So kita akan teruskan dengan pembelajaran tentang pusat perdagangan. Melaka sebagai pusat perdagangan. Pada abad ke-15, kalau kita lihat pada abad ke-15, pelabuhan Melaka ini menjadi pusat perdagangan yang penting dalam mengendalikan perdagangan antarabangsa. Maknanya Melaka ini menjadi tempat kapal-kapal berlabuh daripada luar negara, daripada negara China, daripada pedagang daripada India, daripada Arab, daripada Eropah, semua datang ke Melaka untuk berdagang. Jadi, okey, pelabuhan Melaka berfungsi sebagai pelabuhan entry port. Okey. Baik. Kepada para pelajar cikgu suka untuk ingatkan kepada para pelajar yang ada nota ini, kalau mana-mana cikgu underline kan ke, cikgu bulatkan ke, kamu pun ikut. Kamu pun ikut underline kan, mana yang cikgu bulatkan kamu pun bulatkan. Supaya kamu faham itulah kata kunci, the keywords untuk bab ini. Okey. So Melaka sebagai pelabuhan entry port yang mengumpulkan barang, okey, barangan daripada alam Melayu. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, dalam buku teks ke? Bukan buku teks lah. Ini bukan buku teks, ini nota. Ini nota. Nota ringkas yang cikgu bagi. Ini bukan buku teks. Baik. Kalau kamu lihat pelabuhan entry port. Mungkin ramai yang bertanya, cikgu, apa itu pelabuhan entry port, cikgu? Baik, ini nak cikgu nak bagi tahu Pelabuhan ni, okey, chat WhatsApp. Okey, baik. Pelabuhan ni sebenarnya ada 3. Okey, pertama iaitu pelabuhan, aktiviti pelabuhan Baik, pelabuhan ada buat import. Okey, itu import. Apa itu import? Iaitu membawa masuk barang luar ke dalam negara. Luar ke dalam negara. So itu adalah import. Okey, itu aktiviti pertama. Pelabuhan dia membuat import. Kemudian yang kedua pula iaitu pelabuhan kalau kita lihat di sini iaitu pelabuhan yang kedua dia menjalankan aktiviti ekspor. Ekspor tu apa? Menghantar barang ke luar negara. Itu ekspor. Import membawa masuk barang dari luar ke dalam negara, dan ekspor pula barang daripada dalam negara dihantar ke luar negara. Itu ekspor. Tapi kalau entry port, cikgu? Kalau entry port, adalah aktiviti iaitu membawa masuk barang barangan luar, iaitu membawa masuk barangan luar, dan kemudian menghantar barangan ke luar negara. Maksudnya di sini entry port tu ialah apa? Aktiviti import dan ekspor. Nampak tak? Boleh faham? Boleh faham tak apa itu entry port? Import membawa masuk barang, ekspor menghantar barang ke luar negara, entry port membawa masuk barangan luar dan kemudian menghantar barangan ke luar negara. Maknanya dilakukan kedua-duanya. Import dan ekspor. So itu dipanggil entry port. Boleh faham apa itu entry port? Boleh faham Okey, baik, bagus. So itulah dia pelabuhan entry port yang kumpulkan barangan dari alam Melayu dan kemudian jual semula. Maknanya di sini, selain daripada pelabuhan entry port, juga Melaka menjadi pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke alam Melayu. Maknanya pusat untuk kumpulkan barangan daripada China, daripada India, kemudian dia akan edarkan ke negara-negara atau kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Seperti edarkan ke Pahang, ke Kelantan,
kemudian ke Sumatera. Dia begitu. So, Pelabuhan Melaka berfungsi sebagai pelabuhan entry port dan juga pusat pengedaran barangan. Okey, pahami itu dulu ya. Kalau tak faham tanya. Okey. Dan perkembangan kegiatan perdagangan telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. So, kita lihat di sini, Melaka sebagai pusat perdagangan. Macam mana Melaka ni boleh menjadi pusat perdagangan antarabangsa, cikgu? Okey. Melaka ni menjadi pusat perdagangan kerana yang pertama, normal lah, kedudukan yang strategik. Kedudukan yang strategik itu yang pertama. Faktor yang pertama, kedudukan strategik. Ini kita dah belajar dah. Okay, kita dah tahu dah. Melaka memang strategik. Sebab terletak di laluan perdagangan antara India dengan China. Itu satu. Kemudian, kedudukan strategik di Selat Melaka menyebabkan Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Strategik. Itu memang, itu kita tak nafikan. Okey, jangan kata Melaka. Johor pun strategik. Singapura pun strategik. Perak pun strategik. Pulau Pinang pun strategik. Maknanya, seluruh semenanjung tanah Melayu ni, waktu itu memang strategik lah. Dan strategik tu sampai sekarang. Sampai sekarang negara kita ni memang strategik. Dan untuk pengetahuan kamu, kamu tahu kan Jepun pernah menjajah negara kita, betul? Jepun pernah menjajah negara kita. British pun pernah menjajah negara kita. Kamu tahu tak kenapa kedua-dua tu pernah menjajah negara kita? Salah satu faktornya ialah apa? Kerana kedudukan negara kita yang strategik. Jepun kata, oh, tanah Melayu kedudukan strategik sebab tu kami jajah. British pula kata, oh, kerana kedudukan tanah Melayu strategik. So memang satu faktor yang digunakan oleh semua penjajah ialah kedudukan yang strategik. Masih strategik sampai sekarang? Yes. Masih lagi strategik sampai sekarang. Okay. So itu yang pertama. Yang kedua, iaitu Melaka ni menjadi pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan, kumpul dan edar. So Melaka ni muncul sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Dan antara barangan yang dikumpul, apa barang yang dikumpul di Melaka, cikgu? Iaitu barang yang dikumpul dan diedarkan ialah seperti biji timah, emas, kapur barus, hasil hutan dan rempah ratus. Ini semua barang-barang yang dikumpulkan dan diedarkan ke seluruh kerajaan alam Melayu. Dan barangan-barangan ini juga diperolehi daripada negeri-negeri naungan dan juga jajahan. Serta kawasan sekitar alam Melayu. Contohnya macam tadi kita tengok video tadi ya. Dia kata di manakah Melaka memperoleh jongkong-jongkong emas yang banyak tu? Rupa-rupanya lombong-lombong emas Melaka tu terletak di negeri Pahang. Ada juga terletak di Sumatera, iaitu di Minangkabau. Lepas tu kita fikirkan, cikgu, bukankah kalau lombong emas tu di Pahang, maknanya itu Pahang punya? Bukankah lombong emas itu di Sumatera, maknanya Sumatera punya? Untuk pengetahuan kamu, dulu Pahang dengan Sumatera tu dulu semua Melaka. Nampak? Semua Melaka. Maknanya dulu Melaka besar. Melaka besar. So kalau lombong emas tu di Pahang, maknanya lombong emas tu Melaka punya. Kemudian lombong emas tu ada di Sumatera. So Sumatera dulu Melaka. Jadi Sumatera punya lombong emas tu, emas-emas itu Melaka punya. Jadi itu maknanya kekayaan Melaka sebagai pusat perdagangan. Kita lihat di sini ya. Baik. Kemudian yang ketiga kita tengok iaitu barangan-barangan luar. Pusat pengumpulan barangan-barangan luar yang dibawa masuk ke Melaka termasuklah seperti benang emas, kain pelikat,
kain pelikat, la 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 la. Bukan, itu lagu. Okey, kain pelikat. Kemudian batu delima, tembikar, wangian, perfume ya, perfume. Perfume pun dibawa masuk dan juga bahan-bahan makanan. Jadi, kepelbagaian, maknanya macam-macam barang dagangan ini membuktikan Pelabuhan Melaka sebagai emporium yang maju. Kamu tahu tak apa itu emporium? Kamu tahu tak apa itu emporium? Kamu tahu tak emporium? Tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu apa itu emporium? Tahu ke tak tahu ni? Tak tahu eh? Tak tahu kan? Okey, baik. Emporium itu, kalau kita lihat, okey, bukan. Bukan. Ya, emporium itu sebenarnya adalah pusat perniagaan besar yang menjual pelbagai jenis barangan tempatan dan barangan dari luar negeri. Kira-kiranya emporium ni macam shopping mall. Macam shopping mall. Kamu pergi shopping mall mana? ICT ke kan, apa? Central ICT, kemudian kamu pergi shopping mall di Aeon Shah Alam, atau kamu pergi Pavilion, kamu pergi ke mana lagi shopping mall yang kamu suka pergi? Okey. Shopping mall tu itulah dia emporium. Sunway, okey, Sunway Pyramid kan. Itu semua adalah itu semua adalah shopping mall, dan shopping mall itu adalah pusat perdagangan ataupun emporium. Sebab apa? Macam-macam barang ada dalam tu. Betul? Macam Sunway, Sunway apa? Kita kata Sunway Pyramid. Okey. Sunway Pyramid tu dalam tu ada apa? Kedai kasut, kedai baju, kedai emas, kedai pakaian, kemudian kedai jual barang, kemudian makanan dan sebagainya. Jadi itu dipanggil emporium. Itu dipanggil emporium. Itu maksudnya. Ya, okey. Ya, betul. Ya, betul Zahra Syasmin. Maksudnya dalam shopping mall tu ada barangan dagangan dari tempat lain bawa situ ke? Ada. Contoh kamu pergi ke Sunway Pyramid. Dalam tu ada tak makanan daripada Portugis, daripada Portugal? Ada. Tu apa? Uh, ada makanan tu apa nama entah. Makanan lah especially. Makanan dari Korea ada Seoul Garden. Apa lagi? Daripada Amerika KFC, McDonald. Daripada Malaysia ada JM Biryani. Apa lagi? Okey. So itu dari sudut makanan. Belum lagi barang-barang yang lain. Kan adalah pakaian daripada Padini lah, daripada, jadi maknanya apa? Seluruh dunia punya barang ada dikumpulkan di tempat-tempat itu. Sebab itu tempat itu dipanggil pusat perdagangan ataupun sebenarnya dipanggil emporium. Emporium. So itu maksud emporium. Bila sebut emporium dia, kamu bayangkan, macam shopping mall. Maknanya Melaka dulu macam shopping mall. Kamu tengok, fikir balik pada abad ke-15, okey, abad ke-14 ke-15 dah ada shopping mall dekat Melaka. Ganas. Hebat. Dah ada shopping mall di Melaka. Hebat tak? Hebat. Kan. So itulah, bayangkan macam tu. Macam-macam barang ada di Melaka, pusat perdagangan. Ya. Ya berbeza. Ya berbeza. Okey. Baik. Kemudian kita lihat di sini seterusnya. Okey, iaitu Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey, pertama kedudukan strategik, kedua sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Yang ketiga, okey, Melaka dikunjungi pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Pelabuhan Melaka ni menjadi tempat dikunjungi pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Dan yang paling ramai yang mengunjungi Pelabuhan Melaka ialah pedagang Arab, pedagang Cina dan juga Gujarat. Gujarat ni sebenarnya di India. Gujarat ni di India.
Dan kalau di alam Melayu, pedagang Pasai dan Jawa merupakan pedagang yang paling ramai dari alam Melayu. Dan North India, I think it's not Indian. Gujarat sebenarnya adalah di West Indian. Bukan North tapi West Indian. West. Europe tak lalu sangat ke Melaka? Lalu. Kita tengok di sini. Melaka juga dikunjungi oleh pedagang daripada Brunei, Pegu, Parsi, Turki, Mesir. Nampak tak? Luzon, Ceylon, Burma, Kemboja, Champa dan Annam. Ini semua pelabuhan-pelabuhan. Ini semua pedagang-pedagang yang datang ke Melaka. Okay. So inilah kita kata punyalah ramai para pedagang yang datang ke Melaka. Dan yang keempat, Melaka sebagai pusat perkapalan. Pelabuhan Melaka dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan kapal kecil. Kapal-kapal besar itu terdiri daripada jong dan juga bahtera. Bahtera tu kira besar lah kan. Dan kapal kecil pula terdiri daripada penjajab, sagur, payar, baluk, lancang, kakap dan balang. Sebenarnya kapal kecil ni semua adalah kita kata jenis-jenis sampan. Ada jenis sampan, ada jenis perahu, ada perahu yang berbubur. So macam-macam kapal kecil. Okay. Tak, bukan salin. Ini nota lah cikgu bagi. Dulu Melaka yang paling best pelabuhan di dunia ke? Ya betul. Santosh Das satu ketika dahulu Melaka menjadi pusat pelabuhan yang terbaik dan paling ramai dikunjungi oleh orang-orang di seluruh dunia. Seluruh dunia seluruh dunia. Bayangkanlah kehebatan Melaka. Dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan juga kapal-kapal yang kecil. Dan sebenarnya kapal-kapal pada waktu itu kapal-kapal yang pada waktu itu ada tidak boleh melawan kapal paling besar pada waktu itu, iaitu Mendam Berahi, kepunyaan Sultan Mansur Shah yang telah diberikan kepada Laksmana Hang Tuah. So Hang Tuah punya kapal Mendam Berahi itu paling besar, kalah kapal-kapal Portugis, kalah kapal-kapal daripada China, kalah. Jadi inilah Melaka sebagai pusat perkapalan. Pusat perkapalan. Mungkin kamu tak boleh imagine tentang cikgu. Betul ke besar betul Kesultanan Melayu Melaka dan pusat perdagangan Melaka ni sampai tahap macam tu sekali dia punya besar dia. Memang besar. Memang besar dan juga memang amazing. Dan kamu boleh bayangkan dia punya kesibukan tu seperti mana yang ada sekarang ni, kesibukan di pelabuhan-pelabuhan sekarang ni kan. Kesibukan dia samalah macam tu sekarang. Okey. Dan kalau untuk melihat bagaimana kesibukan dan besarnya Melaka ni, okey. Baik, cikgu bawa kamu untuk kita lihat sendiri. Kita lihat sendiri. Okey. Sekarang kita berada di atas ni Okey. Sekarang kamu lihat Melaka dekat mana? Okey, kamu tengok Melaka dekat sini tau. Ni Melaka. Okey, itu Melaka. Yang kecil tu Melaka. Okey. Baik, suatu ketika dahulu Melaka adalah sebesar daripada Aceh ini bawa ke sini, sampai ke sini dan terus ke atas, kemudian naik ke Pahang, Terengganu, Kelantan, Naratiwat, sampai ke Langkawi dan ini. So ini semua Melaka. Melaka lagi besar. Melaka lagi besar. Luasnya, ya betul. Ini dulu dipanggil Melaka. Ini dulu dipanggil Melaka. Dan, oleh kerana kemajuan, semua kapal-kapal nak berdagang di Melaka. Nak berdagang di Melaka. Nak singgah di Pelabuhan Melaka. Tapi Pelabuhan Melaka sempit. Jadi, para pedagang terpaksa kat mana tahu? Terpaksa dia berlabur di pelabuhan kat sini dulu. Kat sini dulu dekat Rupat Island ni. Dan juga satu lagi dia kena
dia kena tunggu di pelabuhan di kawasan sini. Nampak tak? Ada dua tempat yang mana kapal-kapal terpaksa tunggu turn nak berlabuh di Melaka. Tunggu turn nak berlabuh di Melaka. Sebab apa? Sebab punya ramai kapal nak masuk Melaka, so kena tunggu turn. Bila dah habis, orang-orang di Melaka semua dah gerak, barulah kapal-kapal di Melaka dah bergerak, barulah kapal-kapal yang ada di kawasan tepi-tepi ni baru pergi ke Melaka. Bergilir nak masuk pelabuhan Melaka. Bergilir. Maknanya apa? Masya Allah. Besar betul. Okay. Besar betul. Okay, kemajuan pelabuhan Melaka ni. Okay. Bagaimana orang zaman dulu boleh mengurus pelabuhan Melaka ni sebab dah terlalu ramai? Macam mana dia manage orang-orang yang datang dari dalam macam-macam bahasa kan? Ada orang daripada India, daripada Parsi, daripada Turki, daripada macam mana dia orang urus? Punyalah ramai tu kan? Itu yang kita nak belajar pada hari ni. Macam mana mereka menguruskan para pedagang yang punya ramai tu. Ada ambassador kot. Ni ada jawapan dia. Jom kita tengok. Baik. Bagaimana pengurusan perdagangan Melaka? Okay, kita tengok kan. Pengurusan perdagangan di Melaka. Macam mana diuruskan Melaka ni? Dah terlalu ramai orang datang ni. Kesultanan Melaka mencapai kegemilangan disebabkan peranannya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan entry port. Itu kita tahu. Tapi kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar dan teratur kerana 5 perkara ini. 5 perkara ini. Pertama, pengurusan perdagangan yang cekap. Pengurusan oleh siapa? Syah Bandar. So ada Syah Bandar. Ya, ada Syah Bandar. Nanti kita tengok tugas dia. Yang kedua, kerana cukai, okey, setiap pedagang dia akan masuk kena teks. Tapi teks dia rendah. Teks dia murah. Teks dia murah. Jadi sebab tu para pedagang suka singgah di Melaka. Yang kedua. Yang ketiga, menggunakan dua sistem, iaitu sistem tukar barang, maknanya sistem barter. Nak berniaga guna sistem barang tukar barang. Itu satu. Satu lagi juga menggunakan sistem mata wang, maknanya dah ada currency. Dah ada mata wang. Dah ada mata wang. Kemudian yang keempat, iaitu peranan orang laut. Dan orang laut ni sebenarnya adalah orang-orang yang menjaga keamanan laut supaya tidak diserang oleh lanon, supaya tidak ada permusuhan di antara para pedagang. So orang laut ni yang menjaga kapal-kapal yang datang dan sekitar laut. Itu orang laut. Dan yang kelima, kerana adanya facilities atau kemudahan yang banyak terdapat di pelabuhan Melaka. Jom kita tengok satu-satu. First of all, kita tengok Syah Bandar. Syah Bandar. Okey, pengurusan perdagangan tu memang running smooth. Maknanya dia berjalan dengan lancar dan tak ada bergaduh, tak ada yang berselisih faham. Kerana apa? Kerana ada Syah Bandar. Apa itu Syah Bandar? Iaitu pegawai yang mahir dan berpengalaman untuk menguruskan pelabuhan. Maknanya Syah Bandar ni pengurus pelabuhan. So dia menguruskan pelabuhan dengan teratur dan cekap. Dan urusan perdagangan dikendalikan oleh Syah Bandar yang memainkan peranan penting dalam menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entry port. So apa tugas Syah Bandar? Syah Bandar inilah yang pertama, dia uruskan pasar. Pasar dan gudang macam kita tengok tadi kan. Dalam video ada gudang-gudang tempat simpan barang simpan barang perdagangan. Siapa yang manage benda tu? Syah Bandar. Syah Bandar Yang kedua, menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang. Juga Syah Bandar. Kemudian memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang supaya tak ada penipuan. Tugas Syah Bandar. Kemudian menjadi hakim di pelabuhan.
hakim kalau ada kesalahan jenayah dan apa semua, yang menjatuhkan hukuman adalah Syah Bandar. Tapi di pelabuhan sahaja. Yang kelima iaitu menguruskan cukai. Dan yang keenam, menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. So Syah Bandar yang akan tentukan siapa yang kena masuk, siapa yang okey, boleh keluar, kapal lain masuk, Itu Syah Bandar. Dan mungkin kamu akan bertanya, cikgu, boleh ke cikgu? Dahlah ramai. Kemudian, okey, Syah Bandar ni seorang je ke? Bagus soalan. Ada yang tanya, cikgu, Syah Bandar ni seorang ke? Tak. Dalam pembacaan cikgu ya, kalau cikgu silap-silaplah, tapi memang pernah cikgu baca dan dicatatkan bahawa Syah Bandar ni sebenarnya ada lebih kurang 9 orang. 9 orang ya. Kemudian macam apa tahu, kalau kita lihat Syah Bandar tu ada 9 orang. Kenapa ramai? Kerana okey, contoh ya, Syah Bandar, Syah Bandar 1 untuk pedagang daripada orang Arab. Untuk pedagang Arab. Untuk pedagang Arab. So dah tentu Syah Bandar ini pandai bercakap Arab. Kemudian Syah Bandar 2. Syah Bandar 2 untuk pedagang daripada untuk berurusan dengan pedagang daripada India. Ada Syah Bandar 3. Syah Bandar 3 untuk apa? Untuk pedagang daripada China. Kemudian ada Syah Bandar yang keempat iaitu datang daripada untuk menguruskan pedagang-pedagang daripada mana? Iaitu pedagang daripada mungkin kita kata alam Melayu. Macam mana Syah Bandar tahu bahasa-bahasa lain? Mudah saja. Mudah saja, iaitu kebanyakan Syah Bandar ini, kalau Syah Bandar 1 dia memang dah belajar bahasa Arab. So dia boleh cakap Arab dengan pedagang Arab. Syah Bandar 2 dia boleh bercakap bahasa India, sama ada bahasa Tamil ataupun bahasa Urdu. So dia berurusan dengan pedagang India. Syah Bandar 3 dia pandai cakap Cina. Jadi dia berurusan dengan pedagang-pedagang Cina. Dan Syah Bandar 4 dia berurusan dengan pedagang-pedagang alam Melayu. Dan mungkin kamu rasa macam mana Syah Bandar tahu banyak bahasa zaman dahulu mereka bukan ada kelas kelas bahasa Tamil, kelas bahasa Urdu, kelas bahasa Cina, kelas bahasa Arab, tak ada. Tapi dulu mereka belajar melalui perbualan. Mereka belajar melalui perbualan dan juga mereka banyak belajar dengan para pedagang. Sebab itu mereka dapat faham bahasa-bahasa lain. Dan untuk rekod untuk pengetahuan kamu, Hang Tuah sendiri menguasai 7 bahasa. Hang Tuah boleh cakap dalam 7 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil. 7 bahasa. Ada yang kata 8, ada yang kata 7. Memang ada. Memang ada. Apa buktinya cikgu? Itu direkodkan. Ada penulisan catatan yang menyatakan bahawa Hang Tuah boleh bertutur dalam 7 atau 8 bahasa. Maknanya, itu baru Hang Tuah. Belum orang-orang lain lagi. Belumlah, itu baru Laksamana Hang Tuah. Belum Bendahara lagi, belum Syah Bandar lagi, belum Temenggung lagi. Means that orang-orang Melaka dulu memang boleh cakap bahasa yang banyak. Nampak? Ya. Jadi itulah kita kata kelebihan. Kelebihan orang-orang di Melaka. Kalau ada soalan boleh tulis di Zoom chat untuk nanti kita boleh jawab. Kalau siapa yang cikgu katakan itu ialah Syah Bandar, maka siapakah Shah Jahan? Apa dah? Shah Jahan tu itu sejarah India, iaitu orang yang membina Taj Mahal. Itu Shah Jahan. Baik. So, itulah tugas Syah Bandar. Boleh faham So, Syah Bandar inilah yang telah membantu membangunkan Bandar Melaka. Right. So, tak ada quiz ke? Ada. Sabar. Kejap lagi, insya-Allah kejap lagi Baik. Selain daripada adanya Syah Bandar,
Okey, faktor kegiatan perdagangan berjalan lancar kerana apa tahu? Kerana adanya cukai perdagangan dan mata wang. Tengok di sini betul-betul cukai perdagangan. Cukai itu ialah tax. Dalam bahasa Inggeris dipanggil tax. So, pengurusan cukai barangan di Pelabuhan Melaka adalah cekap dan sistematik. So, cukai pelabuhan dia rendah. Dan ini menarik minat para pedagang untuk ke Melaka. So, kutipan cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga. Maknanya, kalau nak berniaga di Melaka, kena mohon untuk ada surat kebenaran untuk berniaga di Melaka. Jadi, cukai dan bayaran surat kebenaran inilah menjadi sumber pendapatan, menjadi income Kesultanan Melayu Melaka. Sebab itu Kesultanan Melayu Melaka menjadi kaya. Sebab apa? Lagi ramai orang datang, lagi banyak kutipan cukai, lagi banyaklah bayaran surat kebenaran berniaga. Sebab itu Kesultanan Melaka menjadi kaya. Nampak tak? Dan ada dua jenis cukai yang dikenakan, iaitu cukai rasmi, iaitu cukai import yang dikenali sebagai panduan dan kadarnya berbeza-beza mengikut tempat asal pedagang. Dan kedua, cukai tidak rasmi, iaitu cukai dalam bentuk hadiah. Dan biasanya dalam bentuk hadiah ni, cukai ini dikenakan terhadap pedagang dari China dan Jepun. Mereka hanya dikehendaki memberikan hadiah yang nilainya sama dengan cukai 5%. Ni nampak. Inilah jenis cukainya. Okey, tengok betul-betul Cukai ada dua jenis, cukai rasmi dan cukai tak rasmi. Cukai rasmi, korang tengok betul-betul, tengok dia punya nombor. Kenapa untuk mereka sahaja? Kita tengok dulu. Baik. Cukai rasmi, contohnya pedagang Arab. Pedagang Arab, India, Ceylon. Ceylon tu ialah Sri Lanka. Sri Lanka sekarang ni. Arab, India, Ceylon, Siam, Pegu. Kadar cukai mereka adalah 6%. Pedagang alam Melayu 3% daripada hasil jualan mereka. Dan bahan makanan seperti beras. Beras tidak dikenakan cukai. Baik, diorang akan bayar kebanyakannya menggunakan mata wang. Mata wang, iaitu mata wang. So dia ada calculation dia lah. Contohnya kalau orang India, dia datang, dia membawa, kita kata sebagai menggunakan dolar Spanyol. So dia kena bayarlah berapa persen? 6% daripada dolar Spanyol. Sebab pada zaman ini, untuk pengetahuan kamu, pada zaman ini, mata wang yang pada masa itu mata wang yang paling banyak digunakan di seluruh dunia adalah dolar Spanyol. Macam kita sekarang lah. Kita sekarang ni satu dunia guna dolar Amerika, betul tak? Satu dunia guna dolar Amerika. Tapi semasa zaman Melaka dulu, kebanyakan mereka menggunakan dolar Spanyol. Jadi bila bayar cukai, bayar cukai guna dolar Spanyol. Jadi itu yang cara mereka untuk bayar. Baik. Kemudian kalau kita lihat dia bayar duit dulu. Dia orang tak guna duit shilling, tak guna duit kertas. Dia orang banyak guna duit shilling. Dulu duit adalah dalam bentuk shilling. Dan shilling itu adalah shilling emas ataupun shilling perak. Dulu tak ada duit kertas. Dulu semua duit shilling. Duit shilling yang dibuat daripada timah, daripada emas dan daripada tembaga. So itu yang diorang gunakan. Baik. Kemudian pedagang China dan Jepun akan dikenakan kadar cukai 5% dalam bentuk hadiah. Best. Baik, kalau kita lihat di sini, tadi ada soalan tanya tau. Kenapa mereka je yang kena bayar dalam bentuk hadiah, cikgu? Kenapa China dengan Jepun saja yang kena bayar dalam bentuk hadiah? Kenapa yang lain-lain ini kena gunakan mata wang untuk membayar cukai? Kerana Melaka, tengok ni kerana Melaka
ada hubungan, okey, ada hubungan diplomatik, ada hubungan persahabatan dengan negara China dan juga negara Jepun. So, bila ada hubungan diplomatik antara kerajaan Melaka dengan kerajaan China dan kerajaan Jepun, dulu Jepun dipanggil Ryukyu, dipanggil Ryukyu. So, bila ada hubungan antara Melaka dengan China dan Melaka dengan Jepun, maka pedagang-pedagang daripada China dan Jepun hanya perlu berikan hadiah yang nilainya sama dengan 5% kadar perdagangan mereka. So Melaka waktu itu tak ada lagi kerajaan Arab nak kerajaan Arab nak buat hubungan dengan Melaka. Kerajaan India pun tak ada. Kerajaan Ceylon pun tak ada. Okay. Jadi itu perbezaan. Okay. Sebagai menghormati hubungan persahabatan antara Melaka dengan China dan juga Jepun. Nampak tak? Ini perbezaan cukai. Ingat, cukai ada dua, iaitu cukai rasmi dan juga cukai tidak rasmi. Okay, so ada yang tanya, cikgu, cukai itu teks ke? Ya, cukai itu adalah teks. Dan teks itu digunakan untuk kemajuan pembangunan kerajaan tersebut. Ingat, mana-mana kerajaan pun confirm ada cukai. Confirm ada cukai. Macam korang lah. Korang bayar cukai tak? Korang bayar cukai tak? Cikgu nak tanya korang bayar cukai tak? Pernah tak terfikir korang bayar cukai? Korang kata, oh tak. 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 I think yes. Baik. Untuk pengetahuan kamu, kamu semua pernah bayar cukai. Bila cikgu? Kamu tak teringat? Bila kamu pergi membeli makanan seperti di McDonald, di KFC, kamu tengok pergi McDonald kan? Kamu tengok, oh, harga dia kat situ satu set RM13.50 lah. Okay, RM13.50 ni, kamu pun, oh, RM13.50. Okey, betul. RM13.50 set Big Mac. Set Big Mac, Kemudian, bila kamu nak bayarkan, okey, total dia adalah RM14.20. Kamu pun cakap apa? Kat situ tulis RM13.50. Kenapa saya kena bayar RM14.20? Kenapa ada beza 70 sen? Okey, dia pun cakap apa? Okey, 70 sen tu sebenarnya cukai, encik. 70 sen tu adalah cukai. Alamak, ada orang tengah makan McD sekarang ni. Oh, makan seorang tak ajak. Okey, fine. Fine. Okey, baik. Baik. Jadi, perasan tak? Kamu order RM13.50. Tapi bila kamu bayar RM14.20. Kenapa ada beza 70 sen? Rupanya 70 sen tu cukai. Bermakna setiap kali kamu membeli, kamu telah pun membayar cukai. Nampak tak? So itulah dia. Ya, betul, SST ataupun juga cukai perkhidmatan pun ada juga. Ya, teks ini digunakan untuk apa? Kenapa, cikgu? Kenapa kena bayar cukai kepada MACD? Baik, bagus soalan itu. Cukai ni sebenarnya dibayar kepada MACD. Tapi MACD bukan ambil tau. Sebenarnya MACD kumpulkan 70 sen tu semua. Okay, dia kumpulkan banyak. Kemudian dia akan bayar kepada kerajaan. Bayangkan kalau satu Malaysia MACD tu, dia kumpulkan 70 sen setiap hari tu semua, dia bayar kepada kerajaan. Berapa tu? Okey, adalah dalam 30 juta, 40 juta, 50 juta. Juta bayar kepada kerajaan. Bagi pada kerajaan sebab cukai itu dikenakan oleh kerajaan. So, kerajaan akan buat apa dengan duit tu? Ni, kerajaan dengan duit 30-40 juta tu, kamu tengok tak depan rumah kamu, jalan raya ada lampu. Malam-malam ada lampu kan? Lampu jalan raya tu. Tu nak tanya, siapa yang nak bayar bil elektrik tu? Siapa nak bayar bil elektrik? Bil elektrik depan rumah kamu tu. Bukan bapak kamu. Bapak kamu bayar bil elektrik untuk rumah aja. Yang jalan lampu jalan raya tu siapa nak bayar? Kerajaan yang bayar.
Guna duit cukai. Ya. Kerajaan tak bagi fee. Mana ada benda free dalam dunia ni? Tak ada. Tu jalan raya yang rosak. Siapa nak baiki? Kerajaan baiki. Bila kerajaan baiki, kena beli, kena beli tanah tar, kena beli minyak tar, kena bayar gaji untuk orang. Okey, betulkan jalan raya. Nak pakai duit apa tu? Duit cukai. Duit cukai. Ya. Kalau tak ada benda rosak, mana ada benda tak rosak? Kamu bagi tahu cikgu, ada apa benda yang tak ada rosak? Semua benda akan rosak. Semua benda akan rosak. Okey. Nanti robot je baiki. Tak ada. Sekarang ni setakat ini kerajaan akan gunakan duit cukai itu untuk apa? Baiki jalan raya. Okey, bayar elektrik. Kemudian juga baiki kamu punya pipe-pipe yang rosak tu. Ya, jadi itulah dia keperluan. So basically kamu yang bayar. Untuk apa? Untuk membantu kerajaan bagi maintenance kan barang-barang yang kita ada sekarang ini. Okey, boleh faham So jangan kamu kata, kena cukai ni tak bagus. Tak. Cukai untuk menjaga kita punya kerajaan dan negara. Habis, tak, kan? Tak. Okey. Yang kamu pergi bayar sampai RM60 tu cukai tu kenapa? Okey. Baik. So, itu yang okey, yes. Betul. Okey. Baik, ada pertanyaan. Cikgu, next week ada holiday, ada tuition ke cikgu? Okey, next week. Okey, pengumuman. Okey, next week kita tidak ada kelas daripada hari Isnin sampailah hari Jumaat. Tak ada. Okey, tetapi hari Sabtu kita ada kelas semula. Bermakna kita ada 4-5 hari yang kita boleh berehat dan bercuti. Okey, boleh faham Okey, kita bercuti. Nak juga bercuti kan? Baik. So, okey. Baik, so inilah dia berkaitan dengan cukai. Cukai. Dan mungkin ada orang yang bertanya, cikgu, macam mana dia orang bayar pakai mata wang? Ni. Korang tengok sini. Soalan korang dah berjawab. Macam mana Melaka dulu dia membayar cukai, berurusan jual beli. Baik, kita tengok. Urusan jual beli di Melaka dijalankan dalam 2 bentuk, iaitu tukar barangan, sistem barter. Barang dengan barang. Dan juga menggunakan mata wang. So, perdagangan tukar barang ini berlaku antara barangan dari China dan alam Melayu dengan barangan dari Barat dan India. Barat dan India, China dan alam Melayu, dia akan bertukar-tukar barang sebagai sistem barter. Dan urusan jual beli kemudiannya bertambah lancar apabila penggunaan mata wang. Dan pada peringkat awal, tukaran nilaian. Seperti apa tahu? Dulu mata wang, jongkong-jongkong timah, serbuk emas, kulit siput. Juga itu dijadikan sebagai mata wang. Jongkong-jongkong timah tu, kemudian serbuk emas pun boleh jadi tukaran, boleh jadi mata wang juga. Kulit siput yang jarang-jarang ditemui pun digunakan sebagai tukaran nilaian mata wang. Kemudian mata wang timah. Mata wang timah yang digunakan dikenali sebagai Carlines. Dan di sini specialnya mata wang timah tu dia bentuk bulat dan ada nama Sultan Melaka. Nama Sultan Melaka yang memerintah ada tertera pada kepingan timah ini. Terdapat juga mata wang emas. Mata wang emas dan mata wang perak. Kemudian mata wang daripada Pasai, Hormuz dan juga Cambai juga digunakan. Okey. Dia cangkerang dia. Kulit siput tu cangkerang dia. Kulit siput kauri tu itulah cangkerang dia yang digunakan sebagai tukaran kepada nilaian barangan. So bermakna zaman dulu memang banyak barang-barang yang digunakan untuk dijadikan alat pertukaran untuk membeli barang.
dan dijadikan sebagai mata wang. Hebat tu kan. Kalau kita tengok memang kita rasa macam, ish, dahsyatlah dia orang ni. Dahsyat sebenarnya tahu, sebab mereka ada, orang kata apa, ada kepelbagaian dalam kita kata menguruskan, dan juga ada mata wang yang pelbagai, ada cukai perdagangan. Itu kehebatan Pelabuhan Melaka. Baik, dan kita nak tengok dua faktor yang terakhir pada hari ini, iaitu tentang bagaimana kegiatan perdagangan berjalan lancar. Okey, yang keempat iaitu tentang orang laut. Apa itu orang laut, cikgu? Orang laut ni ialah orang-orang yang memang hidup dia di lautan, dan mereka ni, orang laut ni memang mahir tentang selok belok tentang laut. Orang laut ini memberikan taat setia kepada raja, dan mereka lah memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kestabilan kerajaan. Macam mana caranya? Mereka memastikan urusan perdagangan tu dijalankan tanpa gangguan. Maknanya tak ada lanun. Tak ada orang yang nak buat onar, nak buat kacau di kawasan Melaka ni, nak mengganggu para pedagang. Diorang inilah yang sebagai bodyguard. Sebab apa tahu? Mereka ni merupakan pelayar dan penunjuk arah yang cekap kepada para pedagang yang berdagang di Melaka. Dan mereka juga berperanan sebagai tentera. Nampak tak? Orang laut sebagai tentera untuk menjamin keselamatan pedagang. No wonder lah suasana di sana aman. Sebab ada orang laut yang menjamin keselamatan para pedagang di Melaka. Ada bodyguard rupanya. Ya. Yeah. Dan satu lagi yang terakhir, faktor macam mana perdagangan ni boleh berjalan dengan lancar, sebab kemudahan pelabuhan dia. Pelabuhan Melaka ni terdapat pelbagai kemudahan lah. Antara kemudahan yang disediakan iaitu gudang-gudang tempat menyimpan barang. Ada kemudahan pengangkutan. Maknanya ada Grab. Ada Grab. Grab car. Kemudahan bekalan makanan dan minuman. Nampak? Macam ada kantin dan ada restoran. Khidmat membaiki kapal, ada workshop. Ada kapal, ada workshop untuk kapal-kapal repair. Repair kapal kod-kod tayar bocor ke, kod-kod rantai lucut ke kan. Rantai lucut ke, jadi boleh baiki kapal di workshop. Kan? Ada tayar pancit ke kan, boleh tukar. Baik. Kemudian ada tempat penginapan. Maknanya ada apa? Ada hotel. Ada hotel, chalet. Nampak tak? Tempat penginapan. Kemudian Syah Bandar pula menjaga kebajikan pedagang, dan juga ada kemudahan tempat beribadat. Bila kamu pergi satu tempat itu, ada tempat makan, ada tempat berniaga, ada tempat tidur, kemudian ada semuanya, tempat-tempat yang macam ni kan. Kamu seronok tak nak pergi? Mesti seronok nak pergi kan? Ada tempat shopping, kemudian ada tempat simpan barang, kemudian ada hotel, ada tempat makan. Melaka dulu macam tu. Semua lengkap. No wonder lah semua orang suka datang ke Melaka. Sebab apa? Everything ada. Jadi kita rasa, patutlah Melaka je ke? Sebab pada waktu itu Melaka menjadi pusat pelabuhan. Of course Melaka kena ada sediakan semua tu. Nanti kalau orang-orang macam daripada China, daripada India datang kan, ni ni malam nak tidur mana ni? Malam nak tidur mana ni? Tak ada hotel pun semua ni. Jadi satu isu. Sebab tu kena sediakan hotel, tempat penginapan dan sebagainya untuk para pedagang. Nampak tak? Jadi diorang ada hotel, adalah, tapi bukanlah namanya hotel, tapi tempat penginapan. Okay. So di sini tak semestinya.
Tak ada, dia orang kadang-kadang tak tidur dalam kapal, kadang dia orang tidur dekat darat. Kapal tu ditambat dia kat situ. Jadi kalau kita lihat balik, apakah faktor kegiatan perdagangan berjalan lancar? Okey, kerana apa? Kerana ada 5. Iaitu pertama, kerana syah bandarnya. Ada syah bandar. Yang kedua, kerana ada cukai perdagangan yang rendah dan juga penggunaan mata wang. Kemudian yang keempat itu adanya orang laut, dan yang kelima ada kemudahan pelabuhan. Jadi inilah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka berjaya meneruskan tradisi mereka sebagai pusat perdagangan antara bangsa. Okey. Baik. So, cikgu tak ada berniat untuk meneruskan lagi. Okey. So, ada tak soalan nak tanya apa-apa?